jenis isomer. The first one is chain isomer. Okay, chain isomer ni adalah different compound yang kita akan pendekkan dia punya rantai. Contoh kita start dengan 6 karbon. Lepas tu kita pendekkan lagi. Tapi dengan syarat kita akan jadikan yang pendek tu sebagai substituent. Yang kedua adalah positional isomer. Positional isomer ni adalah different isomer, tapi bezanya adalah kedudukan functional group tu. So functional group tu akan berubah daripada satu karbon ke satu karbon yang lain, tetapi panjang parent dia masih sama. That is positional isomer. Yang ketiga adalah functional group isomer. So functional group isomer ni yang ni kena hafal sikit. So yang tu Miss dah explain masa previous kelas kita. So kita tengok this one kita dah discuss semua ni. Example yang Miss tak discuss dengan awak adalah example 14, betul tak? C4 hashtag. This one Miss tak discuss lagi, betul tak? Okay, so mari kita. Dia cakap, disuruh awak write the structure of all possible isomer. Maksudnya awak kena take into consideration kesemua ketiga-tiga isomer. Okey, contoh apa-apa pun kan Betul. minta awak start dengan straight chain. So you have 4 carbon. Okey, lukis dia panjang macam gini. Okey, lepas tu isi dengan hydrogen. So this is your first isomer. Okey, terpulang pada awak kalau awak nak buat condense ke, skeletal ke, expanded ke, is up to you. Tapi kalau soalan dia dah spesifik, contoh dia nak condense, so awak kena buat condense lah. Okey, yang kedua, kita akan pendekkan rantai. Yang ni rantai panjang kan tadi? Tadi kita ada 1, 2, 3, 4. So apa yang kita akan buat adalah kita akan pendekkan dia jadi 3. Tapi bila kita pendekkan dia, awak tak boleh kurangkan bilangan karbon macam gitu je. So the carbon, another one carbon tu, you put at carbon number 2. Mesti carbon number 2, tak kisahlah dari kiri ataupun dari kanan. So letak dekat carbon ke-2. So bila kita tukis compound dia, Allah. So CH3, okay. Dekat sini ada satu je lah carbon yang tinggal. Satu je lah hidrogen. CH, okay, dalam kurungan CH3 sebab dia dah jadi substituent. Lepas tu CH3. So that is your second isomer. Okay, so Miss nak tanya dengan awak, boleh tak Miss nak pendekkan lagi isomer yang kedua ni? Boleh tak Miss nak pendekkan dia lagi? Tak boleh. Tak boleh So sepatutnya tak boleh lah. Let's say lah awak kata, Miss, boleh tak buat macam ni? 3, letak 1 kat sini. Okay, cannot sebab sebenarnya dia masih bersambung. 1, 2, 3, 4. So basically, this one sama je lah dengan compound yang pertama tadi. Okay, so kalau keluar dalam exam, awak lukis 2 isomer, so you akan dapat 2 markah. Okey, satu lagi, bila dapat soalan macam gini, awak tengok, oh, hydrocarbon, this is hydrocarbon sebab ada carbon and hydrogen. So this compound is alkene. So after this, we will go to chapter 2. Chapter 2 is all about alkene. So awak akan belajar formula untuk alkene adalah CN H2N plus 2. Okay, so kalau C4 4 darab 2, 8 tambah 2,
So kita tahulah itu adalah alkane. Okay. So now, ala-ala tu kita belajar bagi nama sekejap. Kalau yang straight chain like this, if straight chain like this, nama dia kalau 4 carbon, nama dia adalah butana. Or in English we call it as butane. Okay, kalau compound yang kedua, awak ada metal kan? Miss dah explain before this. Kalau CH4 is methane. So kalau dia dah jadi CH3, kita akan panggil dia metal. Metal. Okay. So tengok, metal dekat carbon number 2. So nama compound ini nanti adalah 2-methyl. Okay. So the longest carbon dia, parent dia ada 3. Kalau 3, namanya adalah propane. Okay, so that is how we name the compound. Okay. Nah, ambil gambar dulu. Awak nak isi nota awak. Okay, dah? Dah ke? Dah. Okey, kalau boleh kalau boleh screenshot lah sebab lagi apa? Lagi jelas sikit. Okey, this one pun Miss tak discuss lagi rasanya. So kita tengok example 15. Okey. This one kalau tak silap Miss malam ada 8 ke 9 isomer. Okey, so kita buat. Okey, nampak tak? C7H16. Okey, this one also alkane. Good. So kita start dengan yang panjang dulu. Okay. First isomer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Isi dengan hidrogen. Okay. Siapa boleh bagi nama compound yang pertama kita ni? Isomer yang pertama kita. Siapa boleh bagi nama? Kalau 7 karbon, apa nama dia? Alkane yang 7 karbon, apa nama dia? Masa sekolah dah belajar ni awak? Kalau 7, heptane. So, kalau macam ni kan, tak ada apa kita panggil tu, tak ada substituent semua tu. So, nama dia adalah heptane. Okey, yang kedua, kita akan pendekkan jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tetapi karbon yang ketujuh kita letak dekat karbon number 2. Letak kat situ. So, yang lain isi dengan hidrogen. Okey, siapa boleh bagi nama pada compound yang kedua ni? Isomer yang kedua. Siapa boleh bagi nama? 2-methyl hexane. Betul. Dia dah bukan heptane lah sebab dia dah pendek jadi 6. So kalau 6, nama dia adalah hexane. Yang tu yang awak kena hafal tu. Kalau 1 karbon methane, 2 karbon ethane and so on. Okey, yang ketiga, apa yang kita akan buat, kita akan kekalkan 6 karbon tadi, kekalkan dia punya parent, 3, 4, 5, 6, tetapi metal tu tadi kita pergi bawa dekat karbon ketiga. So, yang lain masih sama. Again, kalau awak tak selesa, awak boleh guna expanded ataupun skeletal. Okay, tak ada masalah. Yang ni Miss nak tunjuk je lah. So, this one, sebab metal dekat karbon ketiga, so nama dia adalah 3-methyl hexane. Hexane. Bukan pentane lah, hexane. Sebab masih 6 karbon. Okay, now, isomer keempat, metal ni, boleh tak Miss bawa pergi karbon keempat?
Kenapa? Ya, kalau kita bawa pergi karbon keempat, kalau kita kira pula dari kanan, dia akan jadi 3 kan? So nanti salahlah. Okey. So sampai situ je untuk karbon 6. Maksudnya untuk hexane. So pendekkan lagi jadi 5. 4, 5. Okey, bila kita dah pendekkan lagi, so kita ada ekstra 2 metal. So kita boleh letak satu kat sini, karbon kedua. Okey, alang-alang tu Miss tunjuk terus. Satu lagi, kita boleh letak dekat karbon ketiga. Sorry Okey, siapa boleh bagi nama pada isomer yang keempat Miss ni? Dua. Metal. Pentane. Okey, good. Awak lagi laju daripada Miss tulis ni. Sekejap. Okey, good. So this one nama dia tadi 2 dimethyl. Di tu this one, di ni maksud dia ada 2 metal dekat parent pentane. So same goes to isomer 5. This one 3 dimethyl. Allah. Sekejap. Biar hodoh sangat ni. Metal pentane. So sampai situ je lah untuk pentane. Okey, satu lagi apa yang kita boleh buat adalah sebenarnya banyak isomer pentane ada lagi Okey, masih 5 karbon. Tetapi metal ni kita boleh gabungkan dia. Maksud Miss, awak boleh letak dia 2 dengan 3. Sorry? Oh, betul. Yang tu pun boleh. Okey, kejap Sorry, Miss buat yang tu dulu. 1, 2, 3. Ya Allah, sorry. Kenapa Miss punya wayar ni? 2, 3, 4. So letak dekat karbon kedua dan karbon ketiga. So yang ni nama dia apa? Yang keenam ni. 2, 3 apa? Kucing berlari. Dimethyl pentane. Okay, good. So, cuba awak tengok daripada isomer 1 sampai isomer 6. Nama dia semua tak sama. So, maksudnya awak berada di track yang betul lah. Okay. Satu lagi sebenarnya, instead of metal, kita boleh jadikan dia ethyl. Okay, ethyl ni berasal daripada ethane. Okay, sekejap. Apa punya wayar ni? Kalau ethane, dia ada 2 karbon, CH3, CH3. So, ini kita panggil alkane ethane. Okay, kalau kita buang satu hidrogen, dia jadi CH2, CH3. Yang ni kita panggil dia ethyl. Okey, yang ni. Okey, kita letak dekat karbon kedua. So this one nama dia adalah 2-ethyl pentane. Okey, 2-ethyl pentane. So ethyl ni kita boleh gerak dekat karbon ketiga.
So Miss tak tulis tapi Miss tulis dia punya nama lah. Triethyl pentane. So far dah ada berapa tu? 7 dah. Okey, yang ke-8. Sekejap. Sebenarnya ada banyak lagi ni. Yang ke-8. Masih metal tadi. This one. Sebenarnya awak boleh letak kat karbon ke-2 dan karbon ke-3. So nama dia adalah ni 2, 3, 4. Karbon ke-2 dan karbon ke-4. So nama dia adalah 2,4 dimethyl pentane. 2,4 dimethyl pentane. So itu itu isomer ke-8 awak. Okey, yang ke-9. Okey, kita cuba pendekkan lagi. Boleh tak kita pendekkan lagi ya? 1, 2, 3, 4. So sekarang dah jadi 3 kan? So 4. Satu letak atas, satu letak bawah, satu letak karbon ke-3. Okey. Siapa boleh bagi nama pada isomer ke-9 Miss ni? Isomer ke-9 ni siapa boleh bagi nama? Dia ada 3 metal. 2, 3. Kalau trimethyl butane. Okay, good. Awak dah belajar ke bagi-bagi nama ni sebenarnya? Masa kat sekolah? Oh, dah belajar. Patutlah. Tak apalah, baguslah. Maksudnya, chapter alkane nanti mudahlah untuk awak. Okay, another one. Sebenarnya ada satu lagi. Isomer ke-10. Okay, kita ada 4 karbon. Tadi kita letak satu atas, satu bawah kan. So, kita boleh gabung je, jadikan dia ethyl. So, satu lagi metal tu kita letak dekat karbon yang ni. Karbon ke-3. Basically, ada belajar. Okay, so basically, ini adalah 10 isomer untuk compound yang mempunyai formula C7H16. So basically ada berapa? 10. Banyak sangat. Heptane this one. So nanti bila awak nak check jawapan awak nanti, awak cuba bagi nama. So kalau nama dia tu tak sama, okay, kalau nama tak sama, maksudnya betul lah isomer awak tu. Okay, sebab definition pun cakap isomer adalah different compound, sama formula tetapi berbeza cara kita susun atom tersebut. Okay, untuk example 15 ada soalan? Ada soalan tak example 15? Miss. Nombor 10 tu nama dia macam mana? Nama sekejap Okey, nama untuk nombor 10. Okey, dia ada 2 substituent kan? Satu dekat karbon kedua, satu dekat karbon ketiga. So, mana satu kita nak letak nombor 2? Kita akan letak yang ni nombor 2, this one carbon number 3 lah. So, bila kita bagi nama, sekejap ini 4. Sebab ini ethyl. So, yang ni methyl. So, kita akan susun dia secara alfabet. E dulu baru M. Okay. So, kita kena bagi priority kepada ethyl. Sebab tu Miss letak nombor start daripada kiri. Okay. Sebab kita nak bagi priority kepada ethyl. So, nama compound ini adalah 2-ethyl
trimethyl, parent dia apa? Butin. Okey. Ada soalan? Sampai situ okey? Nombor 10 tu. Okey, Miss. Banyaknya Miss. Alah, relax ah. Tapi exam nanti tak adalah dia tanya awak sampai 10 tau. Saya dapat 6 je, tak terfikir pula ada banyak macam tu. Tak apa, tak apa. Dia macam ni, setakat Miss mengajar 7 tahun ni kan, tak ada lah sampai dia suruh awak tulis sampai 10 isomer. Tak. Miss rasa paling banyak pun 4. 4 ke 6 lah. Okey, yang kerap keluarnya yang kalau C4, C6, dia tak akan C7 ni sebenarnya sangat banyak. Okey, so ini adalah kalau soalan suruh lukis all possible isomer. Tapi kalau dia dah spesifik, dia kata draw chain isomer for compound C7H16. Minta siapa tu tolong off mic. Okey, kalau soalan dia spesifik, dia cakap give a pair of chain isomer. So kalau dia nak pasangan, awak pilih je 2. So letaklah ini sebagai chain isomer. Bagi 2 je. Okey, jangan bagi sampai 10 macam kinilah. So itu soalan number ni. Okey, example mana lagi yang kita tak discuss? Example 20 kita discuss tak? Belum. Okey, example 20 belum. Tapi 20A rasanya Miss dah discuss, betul tak? Okey, this one Miss dah discuss. So kita tengok B lah. Dah. Okey, kita tengok untuk B pula. Okey, awak okey tak kalau Miss lukis dalam bentuk skeletal? Awak dah membiasakan diri guna skeletal ke belum? Sebenarnya nanti belum. Okey, tak apa. Miss akan tunjuk dekat awak kalau skeletal. Sebenarnya skeletal ni paling senang dan paling maksudnya paling macam mana? Dia adalah yang terbaik untuk elakkan awak daripada hilang markah. Sebab kalau awak guna expanded dengan condense, keberangkalian untuk awak tertinggal H tu, hidrogen tu sangat tinggi. Okay, so sebab itu Miss galakkan untuk student jawab secara skeletal. Okay, so now macam mana nak jawab skeletal, nak guna skeletal? Okay, look at compound B. So ada 1, 2, 3, 4 carbon. So guna zigzag structure 1, 2, 3, 4. Dekat carbon number 2 dan 3 ada double bond. So letak double bond. Dekat karbon ketiga ada klorin. Macam tu je. Okay, so that is the skeletal structure untuk compound B. Okay, soalan kata state how many isomers, identify type of isomerism, draw the formula of isomer. Okay, now, so this one, yang ni dah tak boleh tak kita pendekkan dia? Kita boleh pendekkan dia. Okay, kita cuba pendekkan dia. Boleh ke? Kita letak metal tu dekat karbon kedua. Okey, biar macam tu. So, cuba kita bagi nama. Sambil-sambil tu Miss nak ajar awak bagi nama sebenarnya. Okay. So, this one, 1, 2, 3, 4. So, untuk first isomer, nama dia adalah 2-chloro, 2-butin.
Okey, 2-chloro sebab klorin dekat karbon kedua. Butin sebab dia alkin. Kenapa 2-butin? Sebab ada double bond dekat karbon kedua. Itu untuk alkin. So kita cuba bagi nama untuk the second one. So sini jadi nombor 1 lah. 1, 2, 3. So yang kedua ni nama dia adalah 1-chloro 2-methyl 2-propene. Sorry. Bukan 2-propene lah. 1-propene lah. 1-propene. Okay. So, itu adalah possible isomer dia. Okay. So, mula-mula kita fikir, boleh tak dia buat chain isomer? Okay, next. Fikir lagi. Boleh tak dia buat positional isomer? So, untuk positional isomer, tengok balik isomer yang asal. Okay, tengok balik isomer yang asal. Kekalkan kedudukan atom yang lain kecuali functional group. So, yang lain tu awak maintain. Okay, kita gerakkan functional group kita. Okay, Miss bawa pergi sini. Miss bawa double bond tu pergi kat carbon number 1. Okay, so siapa boleh cuba bagi nama pada compound ketiga kita ni? Siapa boleh bagi nama? Start dengan 2. Siapa nak cuba? Hello. Okay, maybe awak ada internet problem. So, nama untuk compound ketiga adalah 2-chloro 1-butene. Okay. Nampak tak berbeza dengan compound yang pertama tadi? Ni kita letak A. Ni kita letak B. Ni kita letak C. Okay, kita cuba gerakkan lagi isomer kita. Gerak isomer pula, sorry. Kita gerakkan double bond kita pergi kat sini pula. Klorin tu maintain je. Bila ada 2 functional group, compound B awak ni ada 2 functional group. Carbon-carbon double bond dengan klorin. So, kalau awak tak nak confuse, jangan gerakkan dua-dua tu berserentak. Okay, maintain klorin, gerakkan double bond. So, untuk isomer D, nama dia adalah 3-chloro 1-butene. Okay, nanti kita akan belajar lah. This one Miss tunjuk dulu. Okay, so itu isomer keempat. Isomer kelima, boleh tak? Okay, kita ambil yang original tadi, this one. Sekarang kita gerakkan klorin pula. Okay, kita cuba gerakkan klorin. Okay, maintain kedudukan double bond. Okay, kita compare dengan compound A tadi. Cuma sekarang ni klorin kita bawa pergi ke carbon pertama tadi. Okay, so 1, 2, 3, 4. So nama this one yang compound ini 1-chloro 2-butene. So nampak tak kat situ? So ingat, kalau ada 2 functional group, kalau nak buat positional isomer, make sure gerakkan satu je functional group. Okey, yang terakhir, rasanya sampai situ saja untuk positional isomer. Yang terakhir, kita tengok functional group isomer. So ingat, kalau functional group isomer, kalau double bond, kalau alkin, functional group isomer dia, kalau alkin, pasangan dia adalah cycloalkane. Okey, macam mana nak buat cycloalkane? Alkin,
Okey, awak kira karbon, tadi ada 4 karbon kan? So maksudnya rupa dia nanti adalah segi 4. Segi 4. Okey, sebab dia ada 4 karbon. Lepas tu dia ada 1 klorin. So ini adalah functional group isomer untuk compound A. Untuk compound A tadi. So kalau awak tak percaya, cuba kira dia punya bilangan karbon. So 1, 2, 3, 4. C4. Hidrogen 2, 4, 6, 7. H7Cl. So cuba tengok yang ni. C4. Hidrogen 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so formula sama. Beza dia adalah functional group. So untuk compound yang F ni, nama dia adalah chlorocyclobutane. Chlorocyclobutane. Okey, so now patah balik pada soalan kita. Dia tanya state how many isomer. So ingat, bila dia nak berapa banyak isomer, maksudnya awak kena lukis semua possible isomer. So bila kita kena lukis semua, awak take into consideration 3 jenis isomer tadi. Mula-mula buat chain, buat positional, lepas tu buat dia punya functional group isomer. Okey, kita dah buat. So basically ada A, B, C, D, E, F. Ada 6 isomer. So untuk menjawab soalan, awak kena nyatakanlah 6 isomer. So awak bagi tahu bilangan 6 ni nanti dapat 1 markah. Next, identify type of isomerism. Okey, identify type of isomerism. Okey, yang ni awak kena buat. So awak kena faham ada 3 jenis isomer. So kalau chain isomer, okey, compound yang menunjukkan chain isomer adalah compound A dan juga compound B. Next, positional isomer. Awak pilih 2 tau. Awak pilih 2. Yang menunjukkan positional isomer, pilih je. Kita compare A dengan C boleh, A dengan D pun boleh. Okay, it's up to you. So Miss pilih A dengan C. Last one apa? Last one, functional group isomers. So pasangan dia adalah compound A dengan compound F. Lepas tu soalan last, draw the structural isomer for all isomer. So kena buat ke 6 isomer ni lah. So markah dia nanti ni, setiap ni awak akan dapat 1 markah. So 3. So awak lukis 6 isomer kan. So kalau 6 isomer, so total 6 markah lah. So soalan isomer ni sajalah 10 markah. So sangat banyak lah untuk this particular subtopic. Okay, ada soalan nak tanya? Ambil gambar dulu. Okey, kalau tak ada, Miss proceed dengan compound C. Miss akan buat skeletal juga. So dia ada 4 karbon. Okey, 1, 2, 3, 4. Lepas tu dia ada 2 klorin. Okey, now nak senang kan? Kita letak klorin ni dekat karbon pertama dulu. So that is your first compound. Compound yang kedua, okey, maintain kedudukan klorin tu. Okey, klorin dekat karbon number 1 tadi kan.
pendekkan chain, letak apa? Letak metal dekat karbon kedua. Another option is metal tu letak dekat yang sama dengan klorin. So basically untuk yang ni pun ada berapa? 1, 2. This one ada 5 isomer. So awak boleh buat sendiri untuk cari 5 isomer untuk compound C. Okay, example 21 ni dia sama dengan assignment. Kita tengok assignment kejap. Okay, so kita discuss isomer. Sebelum tu ada tak particular soalan yang soalan spesifik yang awak nak tanya untuk assignment? Yang nombor yang awak tak faham. Untuk assignment Ada ke? Ada. Apa lagi kau tak? Ya kau siswa ni. Nak pergi siswa? Hello? Nak pergi siswa buat apa tu? Guys, tolong guna email MOE sebab Miss terpaksa nak accept satu-satu. Tolong kalau MOE awak akan automatic masuk. Okey, untuk assignment soalan nombor 7. Yang ni ramai juga yang PM tanya nak jawab macam mana. Untuk soalan nombor 7 ni awak kena satu kotak letak satu compound. Tetapi kalau compound tu let's say tak boleh nak buat macam compound pertama ni, dia tak ada chain isomer tau. So, dia tak boleh buat chain isomer. So, awak letak je pangkah. Okay, so macam yang ni pun sama. Yang ni pun tak boleh buat chain isomer. Okay, so mana-mana yang tak boleh, tak ada, so awak letak je pangkah. Okay, satu lagi. Okey, kita tengok nombor 5B. Okey, dia bagi awak dua compound, dia suruh awak state type of isomer. State type of isomer. Okey. So awak tengok yang ini, yang kiri ni ada 4 karbon, yang kanan pun ada 4 karbon. Okey. So inilah contoh functional group isomerism. Isomer. Ingat, kalau alkin, karbon-karbon double bond, pasangan dia adalah cycloalkane. So, bila awak lukis nanti, make sure jangan pula buat segi 5. Kalau 4 karbon, buat segi 4 lah. So, bilangan karbon tu mesti sama dengan alkin. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Assignment jangan lupa next minggu ni sebelum Khamis. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Memang. Okay, Miss akan stop recording sini dulu sekejap.